What's up? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video aku untuk kali ini. Okay guys, untuk video kali ini untuk negeri Melaka, aku akan share dua tempat yang aku akan ceritakan berdasarkan apa yang aku baca di internet. Dan ada satu lagi tempat yang aku akan share separuh kisah dia, dan lagi separuh aku akan share video daripada mana-mana YouTuber yang pernah ceritakan tentang kisah seram di tempat tersebut. So guys, sebelum kita meneruskan video untuk negeri Melaka ni, kalau sesiapa yang dah subscribe channel aku mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Aku sangat appreciate dengan korang punya support. Dan kalau siapa yang belum subscribe, korang boleh tekan butang subscribe, tekan like, share dan juga komen di bawah tentang video ataupun suggestion video untuk negeri yang seterusnya. Alright guys, so jom kita saksikan dua tempat yang aku akan share kepada korang di negeri Melaka. So let's watch it. Okey, untuk kisah yang pertama, aku akan baca daripada salah seorang pengguna Twitter, iaitu aku tak sebut nama dia. Okey, pengalaman beliau, ini cerita seram beliau ketika tahun 2016 di Pantai Klebang, Melaka. Okey, kisah yang bermula apabila dia mengatakan bahawa dulu aku seorang fotografer wedding, antara fighter dan single fotografer yang merakam gambar kahwin dekat tempat-tempat cantik, buruk, usang. Sebab aku lagi suka pot kusam tak guna banyak nyamuk. Di situ ada seni untuk buat gambar. Tak sangka pula dia buat kerja kat situ. Terlari topik pula. Okey, sambungan pada kisah seram. Masa cerita ni juga ada pengantin yang sama kisah je dekat Pantai Klebang. Kami disorok kurang dari 1 jam pergi ke tempat nak photoshoot outdoor. Tu 15 minit patutnya, tetapi bila nak balik ke jalan asal tadi, dia jadi 1 jam. Sebelum ni dah kena, tapi aku lupa. Sebab masa tu aku keluar situ sebelum maghrib. Dalam perjalanan tu, aku pun bacalah apa yang patut. Honestly, memang tak nampak lampu jalan langsung dekat tempat kita orang parking. Memang nampak dekat tetapi jauh pula. Macam-macam doa lah kami baca. Cakap seorang-seorang kata, kami nak balik dah, tumpang kejap ambil gambar pengantin. Masa tu dia dah penat berjalan dah. Semua dah penat. Jadi dia pun merasa mengantuk, penat sangat sebab habis kerja photoshoot tadi. Dia mengeluh, Allahu Akbar. Semua terkejut. Padahal saja nak kejutkan semua yang dah letih, sebab nanti kalau dah letih mesti berhenti betul. So aku dah amalkan ayat kursi. And then masa tu barulah nampak lampu jalan. Tetapi bila pusing ke belakang, nampak dekat tempat kita orang shoot tu ada sinaran pantai cahaya dari bulan. Dekat je. Aku cakap pengantin, kita keluar lewat ni, tempat orang balik mandi. Aku ada gambar dia masa dekat Klebang, waktu puncak maghrib lah tu. Memang time tu dah maghrib. And then aku nak ambil gambar isteri aku. Okey lah, isteri dia. Bila aku ambil gambar, aku check balik dekat gambar tu. Tiba-tiba korang boleh perasan dekat belakang bini aku ada satu bayang perempuan warna hitam. Kalau korang perasan kat gambar ni kan. So time ni memang gelap gila after maghrib. And then perangai dia tak ubah-ubah. Bukan perangai bini aku lah, perangai makhluk tu. Tapi dengan kuasa Allah, aku minta izin kau lindungi aku daripada segala benda yang tak baik dan memudaratkan jiwa dia. Cik Bunga balik dan tak cakap langsung. Aku buat juga dia marah sebab tak nak dia ikut sekali. Pukul 12 malam aku hantar dia balik. Dan aku ni cakap juga, tapi aku balik tak ada rasa apa pun, cuma aku letih je. Aku call dia sebab nak buat dia marah je. Aku nak cakap, jom pergi lepak sekali. Dia pun sound, jangan sampai I terbalikkan meja mapli tu semua. Good night. Aku pun macam, dah kenapa bini aku ni? 2-3 hari lepas, baru ni aku ada tunjuk gambar ni dekat dia. Dan diorang semua terkejut. Sebelum ni banyak kali aku ambil gambar, memang nampak gambar tu. Tapi yang kali ni memang nampak detail sekali gambar tu. Yang gambar bini aku, belakang dia ada bayang hitam, seorang perempuan. Sebab dekat Pantai Klebang ada
bukit pasir yang dia punya panoramanya hampir sama di luar negara. Sebab situ memang tempat tumpuan pelancong. Dan dekat pantai tu juga orang sana cakap bawah timbunan tamak pasir tu ada pulau kecil. Dan pulau tu katanya dia punya kampung. Maksud korang, bunian dia pun hidupan macam kita juga. Tapi ada pepatah mengatakan masuk tempat orang bagi salam. Cerita ni aku tak sure seram ke tak. Tetapi yelah, sebab kalau siang mungkin ramai akan pergi ke kawasan Bukit Pasir tu dekat Pantai Kelebang. Tapi bila malam, aku punya advice jangan balik after maghrib. Kalau kata dah sampai dekat Pantai Kelebang, dah happy-happy, dah ambil gambar, berjalan-jalan kat tepi pantai ataupun dekat kawasan Bukit Pasir tu, sebelum maghrib kena balik. Sebab risau ada something yang nampak kita after maghrib tentu. Sebab time maghrib memang makhluk halus ni dia punya aura, dia power dia lain. Waktu maghrib dengan waktu tengah malam. Itu nasihat akulah kepada sesiapa yang nak pergi ke Pantai Kelebang, yang nak enjoy daripada pagi sampai petang. At least pukul 6 lebih balik. Kalau tak nak korang diganggu sama seperti aku. Itulah pengalaman yang tidak dapat dilupakan daripada seorang pengguna Twitter yang sebenarnya dia stay di Selangor tetapi dia cuti di Melaka. Dia dengan isteri dia tahun 2016. So itu adalah kisah yang bagi aku sangat-sangat seram juga. Nampak seram dengan nampak pecik ponti kat belakang. So kita tak cannot brain lah benda tu. Tapi yelah, Allah Maha Kuasa. So dia yang penentu segalanya, InsyaAllah. Untuk tempat yang kedua, ia berada di Sempau di Bandar Hilir, Melaka. So dekat Bukit Sempau ni, kalau korang tahu Menara Tamisari, so berdekatan lah dengan korang tahu Air Famosa. Air Famosa tu sebenarnya tinggalan sejarah, itu bangunan yang pernah dibina oleh pihak tentera Portugis dulu pada tahun 1911 oleh Alfonso dulu. So kalau korang tengok binaan yang sekarang ataupun apa yang korang tengok pada hari ini, itu adalah last bangunan yang telah dihancurkan. So dengan bangunan tu je yang ada. And then dekat belakang tu ada satu bukit, iaitu Bukit Sempau, di mana ada satu gereja yang dibina oleh buruh paksa pada zaman dahulu, yang dibina menggunakan batu-bata asal yang dibina. Ia diambil daripada batu-bata masjid, batu-bata pusat pengajian, batu-bata yang melambangkan ciri-ciri keislaman Melaka sebelum kedatangan Portugis ni. So diorang ambil hancurkan masjid dulu, and then diorang ambil batu-bata tu bina gereja Sempau dekat atas bukit tu. So kalau korang nak tahu juga, di lereng Bukit Sempau sebenarnya ada kawasan perkuburan Belanda. Kenapa ada kawasan perkuburan? Selain daripada Portugis, pernah juga dijajah oleh Belanda, Jepun dan sebagainya. So tentera British. Apabila Belanda masuk ke Melaka, so adalah beberapa orang yang macam mentadbir ataupun yang berdagang di Melaka ni. And then ada 6 buah keluarga yang tinggal di Melaka dan mati juga di Melaka. So kalau korang tengok dekat gambar ni, yes, itu adalah 6 kubur yang ada di sekeliling lereng Bukit Sempau tersebut. Dan ada seorang YouTuber yang bernama Iqmal Hanif. Dia juga pernah menceritakan pengalaman beliau ketika beliau datang ke Bukit Sempau di Melaka. Selalunya orang datang pada waktu malam ni, selalunya dia start pukul 8, paling lewat pukul 12 orang dah balik. Tapi dia datang jam 2 lebih ataupun 3 lebih pagi macam tu dekat Bukit Sempau. Dan dia pergi ronda dekat kawasan kubur Belanda. So apa yang berlaku kepada beliau? So korang boleh tengok video dia yang aku akan share ni. Rasanya suasana memang senyap, sepi. Hanya ada satu lampu spotlight dekat bahagian depan, bahagian pintu masuk entrance. Dan kita orang decide nak pusing gereja dulu. Masa kita orang pusing, tak ada apa-apa.
Sampailah kita berhenti di satu binaan yang orang cakap kubah lah. Kubah lebih kurang tinggi leher aku. Ada tepi Formosa tu ada satu kubah. Kalau korang perasan, kita orang lalu je lah macam tak ada apa-apa. Si Akil ni siap tepuk-tepuk lagi kubah tu. 2-3 langkah ke hadapan. Anak mata aku, hujung mata aku ni macam terperasan something dekat kubah tu. Macam aku ternampak ada 6 orang beranak tengah berdiri betul-betul sebelah kubah tersebut. Dia just berdiri tegak memandang depan. A few days lepas tu aku buat research dan nak tahu tak apa yang aku dapat. Kubah yang aku cakap tu sebenarnya adalah kubur di mana tertanam 6 beranak orang Portugis. Maksudnya dia tanam satu keluarga dalam tu. Dan bila dah sampai pintu depan gereja, kita orang decide nak masuk. So guys, sampai sekarang penampakan 6 bayang-bayang yang dikatakan arwah ataupun roh bayang 6 keluarga Belanda tersebut. So guys, itu saja video untuk kali ni. Untuk video kali ni aku ada cari di mana-mana platform di Google ataupun sama ada di Facebook ataupun di mana-mana blog yang aku dah baca tadi. Itu tentang sebuah kawasan yang terletak di Pantai Klebang yang diceritakan oleh seseorang yang pernah diganggu oleh makhluk Ponti yang dinampak ataupun dia telah ternampak Cik Ponti dekat belakang isteri beliau pada selepas waktu maghrib. So guys, kalau korang yang duduk di Melaka yang stay dekat area Klebang, kalau kata korang nak bersia-sia ataupun korang nak berselfie, berfoto dekat sana, make sure korang kena balik sebelum maghrib. Sebab kita tak tahu semasa maghrib ataupun after maghrib apa yang berlaku kepada kita kalau kita tak balik waktu yang tak sesuai. Sebab yelah, kita tahu aura benda-benda makhluk halus macam ni selalunya dia akan aktif pada waktu maghrib, tengah malam dan juga awal pagi. So guys, thank you so much for watching my video. Minta maaf kalau video aku ada sedikit kekurangan yang korang mungkin tak apa nak macam nak tengok pun macam tak puas. So it's okay, insyaAllah aku akan cuba perbaiki. I will try to improve it, my video, to be the better for your view. So guys, kalau siapa yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak dan teruskan support my channel. Kalau korang yang belum subscribe, jangan lupa tekan like, share, komen dan juga subscribe my channel. Dan juga tekan butang loceng untuk dapat video-video baru aku yang akan datang. Guys, jumpa lagi di negeri Johor Darul Takzim. Assalamualaikum and bye-bye. See you later in my next video. Jumpa lagi.